Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, PAS jangan mimpilah. PAS jangan mimpilah untuk ada Perdana Menteri. PAS tidak akan ada Perdana Menteri. PAS tidak akan mampu untuk ada calon sesuai jadi Perdana Menteri. Jangan mimpi. Jangan menanam mimpi-mimpi yang tidak logik dan tidak akan berlaku. Itu hanya nanti jadi bahan lawak jenaka, bahan yang lucu-lucu. Itu kata-kata Zahid Ibrahim, bekas Menteri Undang-Undang Malaysia, yang memberikan komen tentang komen atau kenyataan daripada Mursyidul Ampas, daripada MP Jasin, kalau saya tidak silap, daripada Mursyidul Ampas. Dia kata PAS yang patut memimpin Perikatan Nasional dan Perdana Menteri bukanlah Muhyiddin Yassin. Saya agak setuju dengan komen daripada Zahid Ibrahim. Memang komen daripada ulasan daripada Zahid Ibrahim amat berfakta, betul dan tepat. Menurut Zahid Ibrahim, selagi PAS belum ada pemimpin yang betul-betul berani berjihad menentang, melawan rasuah yang sungguh-sungguh, selagi itu PAS tidak akan ada, tidak akan mampu, tidak perlu untuk bermimpi ada Perdana Menteri. Sebab menurut Zahid Ibrahim, yang PAS buat yang mudah-mudah aja, yang senang saja, yang susah dia tidak berani buat. Dia hanya dapat fokus berani lawan judi 4D, dia berani lawan kedai urut, dia berani lawan itu panggung wayang yang tiada lampu, dia berani lawan kedai-kedai judi. Itu saja dia berani lawan. Tapi dia tidak berani betul-betul lawan untuk orang-orang yang makan rasuah, pemimpin-pemimpin kerajaan yang makan rasuah. Tidak berani. Dia hanya berani berjihad kepada benda yang senang. Tapi dia beranikah berjihad untuk melawan rasuah? Jadi menurut Zahid Ibrahim, setakat ini tidak ada individu di dalam PAS yang dapat melakukan itu. Jadi PAS hanya dapat bermimpi-mimpilah, bermimpi-mimpi yang tidak logik. Mimpilah, teruslah bermimpi bahawa kamu akan ada Perdana Menteri, tapi tidak akan jadi kenyataan. Selain daripada itu, Zahid Ibrahim kata PAS ini hanya pandai memikat orang-orang Islam, orang-orang Melayu yang ada di negeri utara, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Perlis. Itu saja. Manakala orang-orang Melayu Islam di negeri-negeri yang lain, terutamanya di selatan tanah air, mereka tidak mampu untuk buat begitu. Sebab orang-orang di sana pikirannya lebih educated, tidak mudah untuk dipengaruhi dengan benda-benda yang tidak logik, tidak mudah dipengaruhi dengan daya-daya, dalil-dalil yang tidak logik. Terutamanya dalil-dalil yang engkau buat boleh, orang lain buat tak boleh. Macam begitu. Kalau orang buat rasuah, engkau buat sedekah. Contoh begitulah. Jadi saya setujulah dengan Zahid Ibrahim ni. Selagi PAS tidak berubah, selagi itu dia tidak akan mampu ada jadi Perdana Menteri. Macam mana dia mau jadi ada Perdana Menteri kalau dia tidak akan cukup nombor pun? Digabungkan semua, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah, gabung semua pun tak cukup juga untuk jadi Perdana Menteri. Tak.
Nah, tidak cukup juga. Baru berapa? Tidak cukup juga. Jadi tidak akanlah, mau tidak mau, mereka terpaksa juga bergabung dengan Bersatu. Bersatu senang ya. Bersatu senang saja. Dia akan cakap, oke, kalau mau bergabung dengan kami dalam Perikatan Nasional, kami mau Perdana Menteri. Nah, mau cakap apa? Mau indah-indah. Itu saja. Oke, so saya setuju. Saya risau saja lama-lama Bersatu ini akan bubar. Bersatu ini akan bubar, terpaksa bubar kerana tidak ada kesepakatan lagi, tidak ada lagi kerjasama, bubar sajalah. Jadilah macam Muafakat Nasional 2.0. Oke? Apa komen anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat hari Sabtu sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih, bilion terima kasih. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada anda semua. Saya doakan bagi anda yang sudah bersama-sama dalam channel ini, yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih. Bilion terima kasih saya ucapkan. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Supaya anda dapat berita-berita, ulasan-ulasan daripada channel ini. Okey, terima kasih kepada anda semua. Saya doakan Tuhan memberkati anda semua. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, persoalan Ketua Menteri selalu muncul. Persoalan sekarang ini yang paling hangat tentang TYT pula, sampai ada gerakan, entah betul entah tidak, ada gerakan di dalam WhatsApp, gerakan menolak Musa Aman daripada menjadi TYT Sabah. Dari mana dong dapat tahu TYT Sabah bakal TYT Sabah Musa Aman pun tidak tahu. Tapi betul-betul tular di WhatsApp ini sekarang. Musa Aman ditolak habis-habisan oleh rakyat, oleh pemain-pemain politik di Sabah untuk daripada menjadi TYT Sabah. Tapi menariknya baru saya sisipkan juga tangkap layar, ada seorang komen di dalam channel saya. Dia kata bukan Pairin kah, bukan Musa Aman kah, bukan Haji kah, tapi ini pertama kali saya nampak ada orang komen, kasihlah si Bung Mokhtar untuk jadi TYT Sabah. Okey juga, ini permainan politik yang cukup bagus. Ini satu percaturan politik yang cukup bagus, satu percaturan politik yang masuk akal, satu percaturan politik yang pada saya juga boleh diterima, sebab semua orang perlu mencaturkan siapa ini. Sebab bukan semua orang boleh jadi ketua menteri, walaupun semua orang mungkin mau jadi ketua menteri. Semua ahli parti mau tengok dia punya bos jadi ketua menteri. Semua akar umbi mau tengok dia jadi ketua menteri. Tapi bukan semua orang boleh jadi ketua menteri. Jadi kalau Bung Mokhtar jadi, katakan dia jadi ketua menteri, dan mereka contohnya bergabung warisan dengan BN UMNO, bergabung barisan BN UMNO. Jadi Shafie Apdal boleh jadi ketua menteri, kemudian Bung Mokhtar boleh jadi TYT. Itu satu percaturan yang cukup bagus. Itulah kebaikan dia bila tidak banyak gabungan, senang sikit fikir. Jadi siapa timbalan ketua menteri itu seterusnya akan dibincangkanlah. Okey, jadi persoalannya ialah mahukah rakyat Sabah kalau Bung Mokhtar jadi TYT Sabah? Begitulah. Daripada adun, daripada MP turn to TYT. Adakah aura Bung Mokhtar menjadi TYT? Sebab TYT Sabah selalunya seorang yang low profile, seorang yang tidak terlalu sangat menonjol, malah dia adalah agak pendiam dan tidak banyak keluar di media sosial dan sebagainya. Tapi Bung Mokhtar ini memang sudah terkenal, dia punya profile, dia bukan low profile ini, dia memang sangat-sangat terkenal. Sesuai atau tidak siapa yang tahu, sehingga dia dicuba menjadi TYT. Okey, jadi kalau dia jadi TYT, pada pendapat saya sendiri, ini saya sendiri punya pendapat, tidak ada masalah untuk saya sekiranya dia jadi TYT. Tidak ada juga masalah untuk dia jadi TYT, tetapi yang menjadi persoalan dia ialah tentang dia punya kes mahkamah.
Kes mahkamah dia yang dia baru saja suruh dibela diri. Ini akan menjadi penghalang besar bagi Bung Mokhtar untuk dicalonkan untuk apa-apa jawatan lah, termasuklah jawatan Ketua Menteri atau TYT. Jadi semua benda dia okey, kecuali yang dia tidak okey adalah kerana dia ada kes mahkamah. Itu saja yang dia tidak okey. Dan ini bukan satu perkara yang kecil, tapi satu perkara yang cukup besar, satu perkara halangan yang cukup besar daripada dia menjadi TYT atau Ketua Menteri Sabah. Jadi saya fikir semua peluang dia ada, kecuali yang menghalang dia adalah dia punya kes mahkamah ini. Jadi untuk dia menjadi TYT, pada pendapat saya, dia punya keberangkalian untuk jadi TYT itu sangat-sangat kecil. Begitu juga untuk menjadi Ketua Menteri sangat-sangat kecil, kerana dia ada kes mahkamah. Pastinya semua pemimpin-pemimpin politik akan melihat itu sebagai satu justification, satu penilaian untuk sama ada dia layak atau tidak menjadi Ketua Menteri atau TYT Sabah. Itu pendapat saya. Bagaimana pendapat anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye bye.